Biarpun pulau kecil namun banyak potensi besar boleh diterokai agar ia terus berdaya saing sebagai wilayah persekutuan. Labuan yang juga Mutiara Borneo kini genap 40 tahun sebagai wilayah persekutuan. Apakah wajah dan dimensi baru pulau itu untuk dekad mendatang? Sempena Hari Wilayah Persekutuan esok, kupasannya bersama Safwan Sawi. Pulau Labuan diisytihar sebagai Wilayah Persekutuan 16 April 1984, wilayah persekutuan kedua selepas Kuala Lumpur. Biarpun sudah 4 dekad menjadi wilayah persekutuan, media tempatan sebelum ini melaporkan 70% belia di negara ini tidak tahu kedudukan Labuan sebagai wilayah persekutuan di dalam peta Malaysia. Mahu memastikan Labuan juga dikenali di peta dunia, Ahli Parlimen Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman merangka pelbagai strategi memastikan pembangunan Pulau Bebas Cukai itu kembali rancak seperti track record yang pernah disandang beliau sebagai Ahli Parlimen Labuan 2 penggal sejak 1999 sebelum ini. Kita harus mempersiapkan banyak untuk Labuan. Di antaranya di dalam pemikiran saya yang akan saya bincangkan dengan Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Menjaga Wilayah ialah kita kena bangunkan new township, bandar baru. Pasal Labuan yang ada sekarang bandar ni dah bukan bandar dah, betul? Kalau di Semenanjung ini mungkin halfway town lah, bukan bandar. So we have to buat. Biarpun tiada pencakar langit atau infrastruktur mega seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya, jauh dari kesibukan kota, kesesakan trafik atau seumpamanya disifatkan sebagai antara kelebihan dan identiti buat Labuan itu sendiri. Ekonomi gig menjadi alternatif sebahagian anak muda di sini menjana pendapatan baharu. You know Labuan pulau tinggi indeks kegembiraan di Malaysia. Kan? Jadi mungkin dia tidak nampak sangat usaha untuk mencari pekerjaan sebab sudah selesa tinggal dengan keluarga. Kan kalau kita banding dengan Kuala Lumpur dan bandar-bandar besar, the pressure, tekanan untuk meneruskan hidup tu sangat tinggilah. Tapi Labuan mungkin people kita di sini hidup santai. Saya mengharapkan lagi lah agar macam Labuan kita ada macam penambahbaikan sikit lah supaya lebih ramai lagi pelancong yang akan tertarik pergi ke sini. Macam kita boleh bina water park, ada lebih sikit shopping mall macam dah lah sebab dirang ni datang sini untuk kedatang bawa balik buat tangan kan untuk boleh pergi sana. Dakwaan kes penyeludupan barangan bebas cukai tidak ditangani dengan baik disangkal menerusi pelbagai operasi keselamatan pelbagai agensi di perairan pulau itu. ZM Labuan akan terus-menerus melipat gandakan usaha untuk membanteras aktiviti penyeludupan ini terutama pada musim-musim perayaan seperti sambutan atau Baru Cina yang akan datang. Secara puratanya, kadar pertumbuhan KDNK Labuan 6.03% lebih baik berbanding dengan pertumbuhan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Namun, adakah angka itu seiring dengan keperluan asas dan infrastruktur penduduk di sini? Belanjawan 2024 menyaksikan peruntukan RM300 juta kepada Labuan untuk kerja-kerja pembaikan dan penggantian paip air di Pulau Eno dan Bukit Kalam. Tambahan RM1.1 bilion yang disediakan Kerajaan Persekutuan tahun lalu juga diperuntukkan bagi menyelesaikan isu bekalan air membabitkan Kelantan, Sabah dan Labuan. Janakuasa Baharu Petronas di Labuan seperti yang diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini dijangka menoktahkan masalah bekalan elektrik pulau itu yang dijadual beroperasi menjelang 2027. Selamat Hari Wilayah Persekutuan. Safwan Sawi, TV3.